Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera kepada uh, Puan Hema Malani Gunapalan selaku pensyarah bagi subjek MPU 3183 Peradaban dan Etika. Nama saya Muhammad Syawal bin Suhaimi. Nama matrik A3010123003. Baik, bagi tugasan yang telah diberikan oleh Puan Hema, saya memilih tajuk Miskin Bandar. Okey, kenapa saya tertarik dengan tajuk ini? Kerana pertama sekali tahap kemiskinan di negara kita telah terlihat sekarang ni agak ketara, dan insya-Allah saya akan terangkan sedikit beberapa elemen-elemen penting di dalam presentation yang ringkas ini, insya-Allah. Yang pertama ialah isi kandungan. Apa yang saya akan terangkan pada hari ini adalah tentang sedikit pengenalan dan juga latar belakang isu, kemudian contoh kes yang berlaku dan agensi-agensi yang terlibat dalam isu miskin bandar ini. Okey, baik, untuk pengenalan, miskin bandar ditakrifkan sebagai golongan yang tersepit. Maksudnya ialah golongan-golongan yang contohnya apabila mereka berada di bandar, mereka berada dalam keadaan tersepit kerana antara faktornya ialah dari sudut kewangan dan juga cara hidup mereka. Maksudnya apabila berada di bandar, mereka ini agak susah untuk mendapat peluang-peluang, misalnya peluang pekerjaan untuk meneruskan kehidupan mereka. Ada antara mereka yang tidak layak mendapat bantuan daripada kerajaan kerana mereka ini bukanlah apa orang kata tidak layak untuk menerima bantuan tersebut kerana bukanlah kaki tangan kerajaan, dan mereka juga tidak mampu berbelanja seperti golongan yang berpendapatan tinggi. Iaitu ada sedikit pengenalan bagi tajuk yang saya pilih, iaitu miskin bandar. Kemudian sedikit latar belakang isu. Okay, kajian ini dibuat di Malaysia dan saya memfokuskan di negeri Selangor. Saya tidak memfokuskan ke negeri lain kerana Selangor merupakan satu bandar yang bagi saya satu bandar yang berkembang pesat, dan orang kata walaupun berkembang pesat tetapi banyak masyarakat miskin bandar di sini, di negeri ini. Kemudian yang keduanya, poin yang kedua adalah banyak keresahan yang timbul di fikiran semua pihak. Maksudnya walaupun Selangor merupakan satu tempat ataupun bandar yang berkembang pesat, namun terdapat juga kerisauan dalam kalangan masyarakat kerana golongan miskin bandar ini lebih banyak, orang kata populasinya tinggi di dalam Selangor itu sendiri. Kemudian antara latar belakangnya ialah perlu tindakan segera dalam menangani isu ini untuk kesejahteraan negara. Okey, maksudnya apa yang saya nak sampaikan di sini, pihak-pihak tertentu ataupun pihak kerajaan maupun NGO perlu mengambil tindakan segera supaya perkara ini tidak berlarutan, sekaligus dapat membantu mereka-mereka yang terlibat dalam miskin bandar ini. Okay, sedikit contoh kes yang berlaku yang dapat saya ambil ialah pertamanya, pelajar miskin tidak hadir ke sekolah kerana tidak mampu, dan mereka ada antara mereka yang kena bekerja, terpaksa bekerja untuk menyara kehidupan mereka sendiri. Maksudnya anak-anak kalau kebiasaannya apabila umur mereka masih lagi berumur 7 hingga 18 tahun ataupun 17 tahun, itu adalah satu usia untuk mereka belajar sebenarnya, tapi oleh kerana mereka ini tergolong dalam keluarga miskin bandar, maka anak-anak ini tidak boleh hadir ke sekolah, terpaksa, bukan tak nak hadir tapi terpaksa untuk tidak pergi ke sekolah kerana ketidakmampuan oleh keluarga mereka sendiri, dan mereka sendiri terpaksa mencari pekerjaan untuk menyara hidup mereka dan keluarga mereka. Kemudian yang kedua adalah LZS. LZS ialah Lembaga Zakat Selangor yang turun memberi bantuan kepada mereka, dan apa yang saya kaji dalam kes ini, ramai anak-anak di kalangan miskin bandar ini tidak dapat sekolah, tidak mendapat pakaian yang sempurna, tempat duduk mereka yang agak usang. Jadi daripada kes itulah Lembaga Zakat Selangor ini terpaksa turun memberi dan mencari
untuk memberikan bantuan kepada anak-anak ini. Dan seterusnya adalah agensi yang terlibat yang saya dapat rangkumkan di sini ada 5, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Okey, apa yang saya dapat simpulkan sini, antara jabatan ataupun agensi yang penting perlu ada dalam menangani permasalahan miskin bandar ini adalah jabatan-jabatan yang saya senaraikan inilah. Okey, antaranya misalnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, seperti yang kita sedia maklum, jabatan ini adalah satu jabatan yang dia punya sasaran ialah untuk membantu anak-anak bagi memperoleh taraf pendidikan yang sempurna dan membantu mereka dari sudut keselesaan. Maksudnya jika mereka tidak ada kemampuan untuk membayar yuran dan sebagainya, jabatan inilah yang akan memainkan peranan dari sudut kewangan, membayar yuran dan sebagainya. Kemudian PDRM, kenapa ada PDRM dalam agensi yang terlibat dalam miskin bandar ini? Yang pertamanya, Polis Diraja Malaysia ni peranan mereka adalah menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi bila adanya miskin bandar ini secara tidak langsung, seperti yang saya katakan tadi, apabila anak-anak ini tidak dapat pergi ke sekolah, terpaksa bekerja dan sebagainya, jadi di situ ada kalanya anak-anak ini dia membuat suatu benda yang di luar jangkaan kita. Antaranya adalah seperti terlibat dengan gangsterism, menjual barang-barang yang tidak tidak barang-barang yang terlarang misalnya. Jadi di situlah pelibatan PDRM bagi mengekang perkara berikut berlaku. Kemudian terlibatnya dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan yang perlu mengkaji tentang bagaimana golongan miskin bandar ini juga mendapat ataupun menerima sesuatu, contohnya macam KPM sendiri, bagaimana mereka nak mengkaji untuk memberi anak-anak ini pendidikan yang sama seperti mana golongan yang bukan miskin bandar. Kemudian Kementerian Kesihatan juga terlibat kerana apabila berlakunya miskin bandar ini terlalu tinggi, maka dari sudut penyakit boleh apa orang kata boleh merebak dengan cepat. Contohnya apabila mereka tinggal dalam keadaan yang kotor dan sebagainya, di situlah datangnya penyakit dan sebagainya. Dan yang terakhir, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Okey, yang ini adalah satu agensi yang amat penting bagi kes ini, iaitu miskin bandar, kerana LPPKN ni kalau ikut tugas dia adalah antara syarikat ataupun agensi yang melihat ataupun mengkaji dan membuat penyelidikan tentang pembangunan sesebuah negara. Jadi mereka juga memainkan peranan dalam membasmi miskin bandar ini. Jadi itu sahaja sedikit persembahan atau presentation berkaitan tajuk yang telah saya pilih. Dan secara detailnya ada di dalam dokumen assignment. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Hema atas tunjuk ajar selama ini, dan saya harap presentation ini sedikit sebanyak memberi gambaran kepada Puan tentang apa yang telah saya sampaikan di dalam assignment ataupun tugasan yang telah dibuat. Jadi akhir kata terima kasih saya ucapkan kepada Puan. Semoga apa yang dipersembahkan ini mendapat kepuasan hati daripada pihak Puan sendiri, insyaAllah. Jadi itu saja. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.